kita bersama. Jangan nak pegang tepuk-tepuk jangan tepuk-tepuk, janganlah. Hai Haziq, badan sikit punya sadar tak boleh nak tepuk. Tak boleh, jangan. Kita cuba. Tak boleh, semalam baru cocok. Oh, booster. Wow. Semalam baru kita dapatkan booster vaksin COVID-19. Jangan tepuk. Kadang-kadang kita Dia memang tak dah target, dia dah target lama nak bang. Tak sengaja lah sebab dia biasa. Dan memang dia dah buat tadi. Semalam saya dah dapatkan vaksin booster untuk COVID-19. Alhamdulillah, semuanya okey. Aziz dapatkan pukul 3 petang semalam. Maknanya dah lebih 12 jam. Tak ada macam side effect. Kalau macam Zati dulu, dos yang pertama dan dos kedua macam demam. Haziq untuk dos yang ketiga? Aziz dos pertama je demam, dos kedua, dos ketiga okey. Alhamdulillah. Maknanya kita punya imun badan tu dah dapat terima vaksin COVID-19 tu. So, yang mana belum dapatkan booster, macam Zeti sendiri tadi, dia pun dah check MySejahtera dia ada appointment untuk dapatkan booster tersebut yang anda boleh accept yes or no dekat situ untuk confirm appointment. Betul. Sama-sama kita jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia dan dah alang-alang kita sebut pasal booster shot ni. Kita juga nak update kepada anda lah tentang status terkini COVID-19 negara kita setakat semalam. Semalam berapa banyak kes? 11.59 minit malam. Okey. Jumlah kes baru yang dicatatkan adalah sebanyak 3,074 kes. Siap, itu adalah jumlah kes baru yang dicatatkan setakat semalam lah. Okey, kalau kita tengoklah dekat Instagram MKN, MKN_rasmi ada update juga setiap hari Instagram MKN akan update kawasan mana yang ada PKPD, kawasan mana yang dilaksanakan, dilanjutkan atau ditamatkan. Antara yang ditamatkan adalah di Felda Keratong 5 di Rompin Pahang. Kira 11.59 malam tadi dah ditamatkan. So tak ada dah PKPD dah tak ada dah PKPD dekat situ. Okey, dan kalau kita tengok lagi ada banyak update-update yang anda boleh dapatkan di Instagram MKN_rasmi. Lagi-lagi ada bantuan keluarga Malaysia BKM 2022. Betul. Jadi dapatkan segala info di Instagram MKN Malaysia. Betul Aziz? Ya, dan ini yang ada kalau kita tengok dekat Instagram tu juga, Malaysia adalah terbaik di ASEAN dan ke-13 daripada 122 negara dalam pemulihan COVID-19. Wow, hebat juga kita punya sistem kepada kesihatan di negara kan? Semua keluarga Malaysia yang telah pun berjaya. Ini semua kalau semua tak bersatu padu, semua tak join sekali untuk dapatkan vaksin, untuk jaga SOP, kita takkan dapat. Betul, kita takkan dapat capai herd immunity. Tapi kita juga di sini nak kongsikan kepada anda tentang cuaca di sekitar negara kita setakat hari ini. Ayo kita tengok cuaca di negeri Malaysia. Kuala Lumpur cerah, alhamdulillah, dijangka cerah hari ni. Di Selangor, di Shah Alam pun. Wow, di Stadium Shah Alam gambar. Betul, jumlah pula. Ini pula di Ipoh. Temperaturenya adalah sebanyak 24 darjah Celsius dan dijangkakan hujan. Ya, siap sebut dia punya suhu. Penting tu. Di Georgetown cerah. Kemudian di Alostar Kedah pun cerah juga. Alhamdulillah. Dekat Arau juga dijaga cerah. Dekat area utara semua cerah. Boleh pergi makan nasi kandar. Di Kota Baru, Kelantan dijangkakan hujan sepanjang hari ini. Di Kuala Terengganu juga dijangka hujan untuk 16 Januari. Di Kuantan dijangka ribut petir lah Siti. Betul. Dekat Kuantan, di Johor Bahru pula juga ribut petir. Di Bandaraya Melaka dijaga cerah. Kalau kita tengok dekat Seremban juga dijaga cerah. Ini adalah di Kuching. Kampung Zeti sekarang. Betul. Saya berada di sana seminggu, setiap hari hujan. Memang hujan. Baju tak kering. Kota Kinabalu dijaga cerah hari ni. So Zeti, dah pindah ke Kuching sekarang? Ya, buat masa ni Ulang saya... alik lah Sabtu Ahad buat budak kopitiam. Betul, tapi tak adalah Sabtu Ahad. Dia macam 2 minggu sekali kita datang lah macam tu. Tapi okey lah, macam mana? So far, Alhamdulillah, saya suka keadaan di sana. Orang-orangnya pun sangat baik dan makanan semua sedap. Of course. Negeri-negeri Malaysia kan, semua dia ada makanan-makanan yang best tau. Kalau kita ke sana, kita kena try ni. Kalau ke sana, kita kena try ni. Memang sangat-sangat best. Betul. Tapi, ada banyak lagi tarikan dekat setiap negeri kat Malaysia. Antaranya adalah ternakan aquaculture. Aquaculture ni dia sama ke macam hidroponik tu semua?
Macam mana nak cakap macam tu Kita ni macam tak berapa nak arif sangat tu kan. Tapi sebab dia macam adalah dia hidupan-hidupan. Betul, dia adalah penternakan haiwan dan juga tumbuhan. Yang dikawal. Betul. Jadi hari ini kita akan sembang pasal itulah, apa jenis-jenis haiwan ataupun tumbuhan yang boleh kita giatkan sebagai penternakan aquaculture. Yes. Hari ini kita ada cerita pasal siakap. Latok. Betul. Udang galah pun ada. Lobster pun ada. Yes. Nampak tu. Kita dah ada hint-hint dah. Ini nanti semua akan dimasak apa kan? ternakan-ternakan yang dimasak dekat luar. Yes. Yang kat dalam ni semua diternak. Tak apalah, kita tangkap, kita bawa keluar dan masak. Yeah. Okay, so anda peminat makanan sebegini? Boleh kongsikan kepada kita, terutamanya yang saksikan kami secara live di Facebook. Ya, Borak boleh Kopitiam. share. Anda sendiri mungkin ada buat ternakan aquaculture kan? Mungkin nak share anda ternak apa? Betul. Kan, dekat mana, kawasan mana? Mungkin ada orang yang ternak aquaculture ni di belakang rumah saja. Sendiri buat kan? Apa air tawar punya. Betul. Boleh terus pergi ke Facebook Borak Kopitiam. Tapi sekarang ni kita nak bagi tahu kepada anda juga pasal Akasia. Ini cerita Shakira, lakonan Sarul Rizwan. Syukri Yahya. Sarul Rizwan sebelum ni dah berlakon. Betul, Syukri Yahya, Jananik. Kai Bahar dan Jananik. Cerita ni kira macam kalau kita tengok dia punya cerita, dia kira ni kisah cinta kita pula ni, lain ni. Ini cerita lama ni. Kisah cinta kita. Ini ya Eddie Ashraf dengan Emilia kan? Ini sebelum ni. Ni sebelum yang kita Shakira. nak kongsikan dah habis. kepada anda. Ini dah habis, saja kita tunjuk balik supaya korang recall. Cerita apa sebelum Shakira? Kisah cerita kita. Tapi sekarang cerita Shakira, alunan bahagia tidak pernah kedengaran dalam hidup Shakira ni. Konflik keluarga dan cinta menguji ketabahan gadis ini. Benarkah bahagia wujud buat Shakira? Saksikan gandingan mantap di antara Syukri Yahya, Jananik, Kai Bahar dan ramai lagi setiap Isnin hingga Jumaat jam 7 malam di Akasia TV3. Awak yang buat voice over tu kan? Bukan saya. Bukan? saya cover balik pasal kisah cerita kita tadi. Tapi cara Haziq cakap pasal Shakira tu macam sesuatu lah. Ada ex nama Shakira ke? Tak ada lah. Minatlah cerita Shakira tu. Sebab cerita Shakira tu dia light-light, dia kelakar-kelakar juga kan. Kita tahulah macam mana Haziq isi masa lapang dia bila wife dia sekarang berada di Indonesia. Dia tengok drama. Okey. Baiklah, kita akan kembali semula selepas ini. Kita akan sembang pasal penternakan aquaculture. Kita berehat sebentar. Hanya di Borak Kopitiam. Makcik Aziz pernah buat ternakan aquaculture. Really? Ternak? Dekat belakang rumah dia. Ternak buat apa? sungai. Dia buat macam kolam. Buat ternakan ikan keli. Dekat area mana tu? Dekat Kuala Selangor. Maksudnya ada kawasan yang boleh lah. Dia ada tanah lah. Dia ada tanah, dia buat ternakan tu. And then kita datang lah. Kita tengok lah. Memang berebut-rebut lah kalau kita bagi makanan. Ikan keli tu datang berebut-rebut. Tapi kita sebenarnya ada cerita. Apa sebenarnya itu aquaculture? Betul. Mungkin ada tak tahu lagi kan aquaculture tu apa? Saya lah yang pertama kali. Tak adalah pertama kali dengar. Pernah dengar aquaculture tapi tak tahu apa sebenarnya maksud aquaculture tu. Apa penternakan yang boleh dilabel sebagai aquaculture? Ya, sebenarnya kita dah buat satu video khas untuk Zeti. Dan juga untuk yang nak tahu apa itu aquaculture. Jom kita tengok trivia aquaculture. Jom. Mungkin kita biasa dengar perkataan agrikultur atau agriculture. Tetapi terdapat satu lagi industri yang sama pentingnya dengan pertanian, iaitu aquaculture. Apa itu aquaculture? Aquaculture adalah pembiakan, pemeliharaan dan juga penuaian segala jenis organisma hidupan air dan produknya dikomersialkan di pasaran tempatan maupun luar negara. Aktiviti bukan komersial seperti pemulihan dan juga membangunkan semula populasi spesies hidupan air yang terancam juga dikira sebagai aquaculture. Aquaculture ini terdiri daripada 3 jenis yang utama: hidupan air tawar, hidupan laut dan juga air payau. Menurut graf yang dikeluarkan oleh Allied Market Research, industri ternakan air tawar adalah yang paling maju berbanding air masin dan payau. Di Malaysia, antara spesies ternakan hidupan air yang popular adalah ikan talapia, keli, patin, baung,
kerapu, siakap, udang galah, tiram dan banyak lagi. Menurut Jabatan Perikanan Malaysia, nilai pasaran sektor aquakultur di negara kita mampu mencecah sehingga 3.3 bilion USD atau 14.4 bilion ringgit Malaysia. Aquakultur adalah subsektor pertanian yang sangat penting kerana ia bukan sahaja menyediakan bekalan makanan protein kepada negara. Ia juga dapat mengurangkan kemusnahan dan gangguan ekosistem. Sebagai contoh, menternak ikan menggunakan sangkar atau tong adalah lebih baik berbanding menggunakan pukat yang mampu mengancam populasi ikan dan memusnahkan batu karang. Sehingga kini, sektor aquakultur terus berkembang dengan mewujudkan pelbagai R&D dan teknologi baru. Tidak dinafikan, industri ini mampu memberikan impak baik bukan sahaja kepada alam tetapi dapat meningkatkan ekonomi para usahawan, seterusnya kepada negara. Nampak tak? Dia besar sebenarnya. Industri aquakultur ni memang sangat-sangat besar dan banyak peluang untuk kita semua yang mungkin ada juga yang menternak. Menjadikan ini satu kerjaya atau usahawan kan. Ya, lagi-lagi yang memang ada peluang untuk buat kolam, untuk ada tanah nak buat apa-apa kan. Jadi hari ini kita bersama dengan pengusaha latok. Wow. Kita ada Encik Nik Nazli Afendi Ramli. Selamat pagi Encik Nik. Selamat pagi. Terima kasih. Sama. Okey, Encik Nik. Mungkin ada ramai lagi yang tak kenal latok ni. Mungkin Encik Nik boleh ceritakan sikit asal-usul latok dan bagaimana caranya untuk kita mendapatkan latok ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih kepada host comel dan handsome kita pada pagi ni. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih juga kepada TV3 kerana mengadakan slot ni untuk Jabatan Perikanan dan saya ditugaskan ataupun diwakilkan untuk bercakap tentang satu produk yang orang kata rare sekarang ataupun viral lah sekarang, itu latuk lah. Okey, terima kasih kepada DOF, Jabatan Perikanan dan juga kepada saya punya bos iaitu Peringkat Penyelidikan lah, KP, TKP atau apa lah, pengarah penyidikan. Okey. Okey, tentang latuk ni, sebenarnya latuk ni memang kata dah terkenal dah sebenarnya. Kalau dekat Sabah tu dia dah jadi macam makanan makanan roti ataupun macam makan nasi lah. Okey. Okey, sebenarnya latuk ni adalah sejenis rumpai laut sebab saya ditugaskan untuk dalam bidang rumpai laut di dalam perikanan. Jadi saya ditugaskanlah. Jadi benda ni, rumpai laut ni sebenarnya adalah latuk ni sebenarnya adalah rumpai laut hijau sebenarnya. Rumpai laut ataupun green seaweed. Rumpai laut hijau. Okey, dia nama saintifik dia adalah Caulepa spesies. Sebenarnya kita ada banyak spesies-spesies latuk ni, tapi yang terkenal adalah yang jenis biji lah, iaitu jenis Caulepa lentilifera. Okey, nama saintifik dia lah. Okey. Nama saintifik dia. Jadi dia ni macam kalau dia famous dekat beberapa tempat saja dekat di Malaysia ni. Okey. Jadi sebab sebelum ni saya bertugas di Langkawi, dan di Langkawi adalah latuk ni adalah sebenarnya makanan rare lah ataupun makanan orang kata eksklusif ataupun tradisional orang-orang Langkawi. Bersama dengan gamak lah. Gamak dengan latuk ni dia seiring. Senang jumpa. Jadi jadi latuk ni dia ada macam dekat Langkawi kita ada tiga jenis latuk. Tapi dekat Langkawi dia mungkin Haziq dengan Zeti ataupun orang di luar sana tak berapa kenal dengan latuk lipan yang terkenal dekat Langkawi. Sebenarnya kita tengok yang latuk biji-biji saja. Ya, selalu tengok latuk anggur je. Latuk anggur saja yang tengok kan. Tapi dekat Langkawi yang mahal latuk lipan ataupun dia dikenali sebagai Caulepa Rismosa va corinifera, yang nama saintifik dia lah. Jadi dia punya, tapi dekat luar memang tak jadi harga lah, hanya di Langkawi saja. Tapi kita dekat sebenarnya latuk ni dia ada tiga jenis lah, tiga spesies, iaitu Caulepa lentilifera, Caulepa rismosa dan Caulepa Rismosa va corinifera ataupun jenis latuk lipan. Okeylah, itu untuk pengenalan lah. Okey. Okey, jadi Encik Nik, kalau saya sendiri tak pernah rasa lagi latuk. Saya tak pernah. Saya tak pernah dapat rasa lagi. Zeti dah pernah rasa? Saya pernah. Tak pernah rasa lagi. Saya tak pernah. Sebab masa viral tu, nak order je habis. Itulah dia punya menunjukkan kat situ permintaan tu memang tinggi. Memang tak pernah tangan lah.
Okey. So macam mana Encik Nick tengok sekarang ni industri peternakan latuk ni sendiri sekarang ni? Potensi dia macam mana? Dah sampai ke tahap mana sekarang ni? Okey, sebenarnya sebab saya dah sebenarnya saya 2 tahun dah. Maksud dia 2 tahun bukan daripada 2019 kita start buat. Okey, kita start buat latuk ni. Asal-asal dia punya isu dia timbul, bukan isu dah. Maksud dia start timbul bila kita punya Alamak. bawa latuk tu naik ke darat. Jadi dia tengok ni apa? Jadi dia kata kenapa tak buat benda ni? Sebab benda ni macam ada orang jadi makanan lah. Jadi daripada memula situlah kita start culture. Jadi sebenarnya benda ni ada potensi, tapi orang kata macam mungkin orang tak nampak lah sebab kalau daripada 2019 sampai 2022 sekarang ni memang tak ada pengusaha dekat Malaysia ni, bukan tak ada lah. Ada satu dua yang kita point, tapi tak orang kata macam tak ada lah sebab kalau kita kata dia punya permintaan tu memang tak boleh nak kita nak tackle lah benda tu, tak boleh nak ni. Jadi adalah satu dua pengusaha. Jadi memang benda ni ada potensi yang besar lah untuk diusahakan sebab dia mudah diternak. Tanpa kita bagi makan, tanpa kita bagi apa. Just tanam dan tinggal je. Itu jadi punya potensi memang besar. Encik ni seperti yang kita faham dekat Malaysia ni memang dekat Sabah lah banyak kan, dan sekarang ini berada di Langkawi. Adakah ini bermakna kalau kita orang awam nak menternak sendiri dekat rumah, boleh ke? Okey, itu soalan menarik. Okey, sebab sekarang ni kita kena tahulah media untuk ternakan dia tu apa. Sebab kalau kita nak, sebab latuk ni dia perlukan air masin. Okey, air masin. Sebab kita dah kita dah dapat arahan untuk ternak, untuk jadikan benda ni ternakan orang kata backyard ataupun di bandar-bandar, di apa macam untuk buat kecil-kecilan. Sebenarnya benda ni dia perlukan air masin betul sebab kita dah test dengan garam tiruan memang tak jadi. Okey, so itu dia punya isu dah. Kita dah, sebab kita dalam bidang penyelidikan ni kita dah tengok semua aspek. Jadi perlu ada air masin asli lah. Okey, air masin yang tiruan, garam tiruan memang tak jadi. Sebab kita dah pernah buat kajian. Jadi benda-benda ni kena, sebab dia faktor untuk semula jadilah, guna air semula jadi. Memang boleh buat, tapi mudah buat dan kena ada dia punya peraturan-peraturan dia lah. Ya. Tapi kalau kita tengok sekarang ni kan, bila dah viral makanan-makanan ni, makin ramai orang yang nak ceburi bidang ni sendiri, Cik Nick. Jadi dekat Jabatan Perikanan sendiri macam mana? Adakah memang terbuka untuk orang ramai juga untuk menternak ataupun macam ada cara-cara yang dikongsikan oleh Jabatan Perikanan sendiri kepada orang ramai yang ingin cuba menternak? Okey, kita punya hasrat dan kita punya program kita semua memang untuk ke arah pengusaha. Jadi memang kita alu-alukanlah pengusaha yang memang berminat untuk buat latuk ni sebab memang kita dari segi teknikal, macam saya sendiri sebagai penyelidik, kita memang alu-alukan dan memang nasihat teknikal memang kita akan sentiasa bagi kepada mereka-mereka berminat untuk buat latuk ni lah, industri latuk ni. Sebab sekarang pun dekat Langkawi kita dah ada satu komuniti yang bersama dengan kita, komuniti Pengkalan Tepa, dinamakan Pengkalan Tepa di Langkawi, dan bersama dengan kita, dan kita asuh daripada awal untuk buat latuk. Dan ini macam dalam gambar ni ada produk-produk dia lah, sebab dia buat produk dia jus dan sabun ataupun shampoo dia dah keluarkan. Jadi sekarang ni kita nak bimbing dia, jadikan dia punya dalam industri ni lah, insya-Allah. Kalau memang kita akan bagi nasihat teknikal kepada mereka-mereka berminat. Ya, memang ada lah. Kan? Memang ada. Khidmat nasihat. Jadi bagi mereka yang nak mendapatkan lebih banyak info, Encik Nick, mungkin ada social media kan sekarang ni zaman orang pergi ke social media terus DM je. Jadi mungkin Encik Nick boleh share nama social media. Saya ada buat satu Facebook yang dinamakan Green Caviar FRI Langkawi. Free, boleh tengok dalam tu. Green Caviar Free ni setiap aktiviti kita, apa-apa yang kita akan muat naik dalam ni lah. So boleh join ramai-ramai dalam tu. Kita akan tengok macam mana kita ada video, kita masukkan sebarang aktiviti lah kita wawarkan dalam Green Caviar Free itulah. Jadi boleh boleh follow lah untuk dapatkan info. Boleh follow lah, boleh follow lagi. Jadikan members. Members, yes. Buat club. Ya.
Okey, terima kasih Encik Nick. Banyak perkongsian yang kita dapat hari ini tentang latuk bukan saja boleh makan rupanya. Boleh juga dihasilkan jadi produk-produk. Ya. Okey, Cik Nick kena salam kat semua yang ada dekat sana, Jabatan Perikanan sana. Terima kasih juga Cik Aziz dan Cik Zeti yang comel-comel ni. Jadi terima kasih kerana jemput kami ke program hari inilah. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada TV3 dan kepada pihak Jabatan Perikanan dan juga kepada pihak penyelidikan perikanan lah. Terima kasih kerana bagi saya peluang bercakap. Dan boleh glamour lah sikit kot. Boleh. Gurau. Memang time ni Cik Nick punya time. Okey, jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, wow. Saya bila dengar ni terus rasa macam nak cari latuk. Okey, kalau nanti ada lah penjual-penjual latuk yang ada dekat KL, dekat sekitar Selangor ni sekarang. Alamak, DM saya. Boleh je. Haziq bagi tahu DM dia dekat Instagram. Dekat Instagram. Okey, jadi kita nak bagi tahu satu benda pasal ITV. Okey, untuk episod 2 ni, tema dia adalah budaya dan sejarah. Nak tahu apa benda ITV ni kan? Budaya dan sejarah, tema untuk episod kedua ni macam mana? Jom kita tengok video ni. Nombor 7, Ishiteji. Kuil ini dibina pada tahun 729. Seni bina dan banyak artifak di dalamnya telah ditetapkan sebagai khazanah negara. Ia adalah kuil dengan nilai budaya yang tinggi di seluruh Shikoku. Menziarahi 88 kuil yang merangkumi 4 wilayah Pulau Shikoku iaitu wilayah Tokushima, Kochi, Ehime dan Kagawa. Kuil ini adalah kuil ke-51 dalam laluan tersebut. Nombor 6, Beishi Dozan. Jalan di pegunungan bandar Nihama di Ehime, terdapat sebuah tempat yang dipanggil Machu Picchu Timur. Ini kerana semasa anda berjalan melalui pegunungan, anda dapat melihat sebuah bandar buatan manusia di hadapan anda. Nombor 5, Sekolah Rendah Kaime. Dibina pada tahun 1882, adalah sekolah rendah tertua di Pulau Shikoku. Ini adalah contoh seni bina kayu tradisional Jepun yang dipasang dengan tingkap gaya Eropah dalam sentuhan moden. Anda boleh merasai suasana sekolah di Jepun pada 100 tahun yang lalu. Sekolah ini menempatkan kira-kira 6,000 contoh bahan pendidikan. Nombor 4, Kereta Api Bochan. Kereta api ini merupakan sebahagian penting dalam kehidupan penduduk bandar Matsuyama iaitu sebagai pengangkutan mereka selama 67 tahun bermula pada tahun 1887. Ia dikenali sebagai Kereta Api Bochan kerana watak utama novel pengarang Jepun Natsume Soseki Bochan. Konduktor kereta api ini memakai pakaian yang memberi kenangan pada awal kewujudan kereta api ini. Nombor 3, Istana Matsuyama. Terletak di atas bukit curam yang dipanggil Katsuyama setinggi 132 meter. Istana ini dibina pada tahun 1602. Matsuyama ialah salah satu daripada 12 istana asal yang tinggal di seluruh Jepun. Ia dibina semasa zaman Edo dan struktur asalnya ada sehingga kini. Pada tahun 2006, istana ini telah disenaraikan sebagai 100 istana terbaik negara. Nombor 2, Teater Uchikoza Kabuki. Teater ini dibina pada tahun 1916 untuk memperingati pertabalan Maharaja Taisho. Ini adalah rumah permainan yang asal menampilkan struktur kayu 2 tingkat dibina dengan gaya Jepun yang asli. Struktur ini menawarkan pelbagai teknologi maju semasa ia dibina. Ini adalah tempat yang sesuai untuk menikmati nostalgia zaman Jepun dahulu. Nombor 1, Dogo Onsen. Dikatakan sebagai mata air panas tertua di Jepun dan bangunan utama ini adalah simbol Dogo. Dogo ialah mata air panas awam pertama di Jepun yang dinamakan sebagai harta budaya penting negara. Ia tidak dijadikan muzium dan sebaliknya ia kekal sebagai tempat mandi awam yang berfungsi sehingga hari ini. Tempat ini mendapat pengiktirafan tertinggi 3 bintang dalam Michelin Green Guide Japan pada tahun 2009. Maklumat tentang Ehime, kerajaan jingga Jepun, sila layari www.japaneseorange.com. Rasa macam jalan-jalan dekat Ehime, jalan-jalan maya. Dengar suara tadi macam kenal lah. Nampak? Mesti orangnya kacak bukan? Dah tengok dia cakap okey lah. Tapi lagi kacak kalau kita ternak udang galah. Ya. Kita sebenarnya bersama dengan pengusaha udang galah sendiri iaitu Encik Ibrahim Nur Rashid yang bersama dengan udang galahnya hari ini bukan satu tapi banyak. Tapi bukan juga seorang Encik Ibrahim. Kita ada Encik Haziq. Nama? Razi. 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 Encik Razi. Encik Razi yang juga merupakan kedua-duanya pengusaha udang galah. Jadi sebenarnya saya nak tahu banyak pasal udang galah ni. First kali mungkin kita nak ceritakan sikitlah pengalaman Encik Ibrahim sendiri dan Encik Razi sendiri
macam mana boleh bermula dengan menternak udang galah ni? Okey, kalau saya mula-mula ternak udang galah ni, sebelum saya ternak tu, saya tengok dekat TV. Okey. Masa Tengok tu, TV? Tengok TV, ada rancangan Agrotech pasal penternakan udang galah ni. Masa tu rancangan tu di-hostkan oleh Encik Razi. Wah. Encik Razi lah kira macam influence Dia Encik bagus Ibrahim ni, bagus ni. Anak jadi- murid tak lupa cikgu. Anak Daripada situ saya try dapatkan kontak dia. Lepas tu bila dah dapat kontak dia, saya pergi kursus dengan dia, anjuran Azzi Aquaventure dekat Kuala Pilah Negeri Sembilan. Balik pada situ saya decide untuk buat kolam lah. Daripada satu kolam tu saya try. Hasil daripada saya ternak tu, saya buat makan sendiri, bagi family. Lepas tu yang lebihnya jual kat kawan-kawan. Itu Sekarang ni kira adalah mata pencarian. permulaan dia lah. Ini macam sekarang ni masih saya punya pendapatan sampingan. Side income. Side income kan. Jadi daripada satu kolam tu permintaan tu makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Terutama daripada kolam mancing lah. Jadi saya fikir apa salahnya saya besarkan kan. Jadi sekarang dah tambah kolam, sekarang lebih kurang ada 10 biji kolam di Kota Tinggi Johor. Dan insya-Allah kalau tak ada apa-apa hal dalam bulan Februari ni kita akan tambah lebih kurang 7 ke 10 biji kolam lagi lah. Itu Banyak tu. Encik Ibrahim punya kolam. Encik Razi pula. Saya semua bagi kat dia. Semua kita Encik Ibrahim. Ha. Okey, tapi mungkin Encik Razi boleh ceritakan sikit lah. Sebagai seorang cikgu kepada Encik Ibrahim sendiri, mungkin boleh ceritakan apa je yang diperlukan untuk orang tu bermula nak menternak udang galah ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Satu yang paling penting, semangat. Semangat. Zeti ada semangat? Ada dah sebab tengok ni dah semangat. semangat nak Okey, makan semangat. udang Zeti sambal. ada. Kedua? Okey. Dan tahu apa kita perlu buat. Itu saya tak tahu. Teknik dia. Teknik. Teknik tu yang kita kongsi dengan semua orang. Macam mana, sebab kadang-kadang ada orang ada duit, tapi kawasan dia tak sesuai. Ada yang kawasan ada, duit pula tak ada. Tak cukup. Ada yang ada dua-dua, kawasan ada, duit ada, ilmu pula tak ada. Betul? Maknanya semua kena seiring. Ya, dia kena sekali dan bersedia untuk gagal lah. Bersedia itu untuk yang gagal. jangan lagi takut. kuat. Jangan takut nak gagal. Ya, betul. So macam Encik Ibrahim ni dia memang very steady. Dia nampak apa dia nak buat, dia nampak apa yang dia nak dan ada hasil dia. Ini live orang kata apa, result. Yang masih hidup lagi. Testimoni lah. Ya, betul. Testimoni lah. Jadi apa sebenarnya yang diperlukan untuk, contohlah kata saya minat nak menternak udang, apa yang kita perlukan selain daripada Tiga benda tadi. tiga benda tadi Okey, tu? Start dari mana? Dia kita boleh mulakan dengan kawasan yang kecil. Okey. Kawasan kecil tu seperti apa? Mungkin Okey. ada orang yang ada yang Jenis macam tanah dia. kolam macam mana ke nak kena ada. Baik. Biasa kita dengar orang buat ternakan ikan dalam tank kan. Udang galah pun boleh. Boleh. Tetapi dia ada tapi. Tapi je. Technical, teori semua kena mantap dulu. Baru kita boleh buat. Sebab bagi saya sendiri, yang start dalam tank ni semua dah memang profesional. Memang tahu macam mana jaga parameter, macam mana nak check pH, amonia, Banyak benda nak kena fikir. Banyak benda. Technical dia kalau saya sembang 8 jam, besok tak habis. So kita kena sembang belakang lah macam Encik Ibrahim kontak Encik Razi lah. Betul. Okey, tapi kita cerita apa ada depan mata lah. Kita cerita apa ada depan mata. Okey. Okey, ini adalah Ni adalah benih udang galah. okey. Yang ni adalah udang yang result dia lah. Daripada kecil macam ni, macam jentik-jentik ni. Jadi besar macam ni dalam masa 4 ke 5 bulan. Ni 4-5 bulan je. Ya, ni 4-5 bulan. Dia boleh jadi lagi besar ke? Dia boleh jadi lagi besar. Ini pun dah besar sih, masak tom yum sedap. Tapi ada lagi besar ni. Sebab dia ada teknik penjagaan dia jugalah untuk dapatkan dia macam ni. Paling besar dia boleh pergi? Lebih daripada 200 gram. Maksudnya macam ni ada? Daripada 200 gram. Taklah, kecil sikit lagi rasanya. Tengok ni kan. Ah, Besar ni lah kot. Ya. Besar ni lah kot kan. hampir Lebih kurang lah. lah. Lebih Hampir kurang. lah macam ni. So, dalam box, dalam aquarium ni, kita dah ada satu seekor. Dalam ni pun ada banyak tau sebenarnya. Kita ada 4 ekor lagi dalam Ni ni. kalau kita buka, Kita nak tengok. boleh. dia terkeluar lompat ke? Tak, Okey, Cik dia- Ibrahim dah buka. Alright. Saya. Kena Okey, pegang, main. kena pegang baru feel. Okey, ni. Okey. Wah, ni biru dia punya. Ya, sepit. yang ini memang Sepit tu. biru. Okey, kita bawa keluar Macam seekor mana cara pegang dia ni? Us. Okey, kejap kita tunjuk kita bawa keluar. Wow. Ni live tau, hidup lah. Ni hidup. Wow. Dia tak bahaya ke? Dia
Dia tak bahaya pun. Dia kena pandai pegang. Kena pandai pegang lah. Apa yang bahaya kalau nak pegang? Yang tu je lah kan? Kalau yang depan ni dia kalau dia sepit ni memang sakit lah. Kalau dia sepit ni boleh berdarah. Dia ada ganas, dia ada yang ganas ke, dia ada yang tenang. Dia ada tak yang perangai-perangai yang Dia semua lebih kurang sama je. Kita tak boleh nak jangka apa dia nak buat lah. Selalunya yang kita jumpa dekat pasar-pasar memang udang galah warna biru ni. Tapi udang galah ada banyak jenis, betul? Ke dia memang satu jenis saja? Kalau macam yang saya ternak ni kan, dia jenis Microbium rosenbergi ni. Dia Biru sama ni lah. je. Dia sama je dengan macam udang-udang yang ada dekat dalam sungai Malaysia ni. Jadi kalau kita pegang misai dia ni kacau. Tak ada boleh. Kena try. Kena Nak pegang macam mana? Try. Okey, pegang kat sini. Oh, ni gentle. Okey. Nakal pula dia. Berani. Oh, kentok. So pegang macam ni. Cik, So, maksudnya pegang pegang? kuat-kuat tau. Dia kena pegang bergerak. kuat-kuat? Pegang badan dia. Pegang je kuat-kuat. So dia relax je benda ni. Ya. Betul. Okey. Sekarang ni yang ada kat kita ni semuanya adalah udang galah jantan lah sebab Okey, siapa-siapa boleh tolong ambil gambar? Siapa-siapa boleh tolong ambil gambar? Bukti saya pegang udang galah. Okey, bagi balik. Okey, udang galah ni dah umur berapa baru kita boleh jual? Mungkin Encik Razif boleh cerita. Dah sampai ke berapa besar dan sampai ke berapa bulan? Sebenarnya yang ini dah terlebih besar. Oh, Dia boleh jadi terlebih Dia boleh besar lagi. Dia bergantung pada tempoh kita punya cara ternakan, tempoh masa pemakanan, dia boleh besar lagi. Tapi bagi kami penternak ni, dia agak merugikan masa sikit. Sebab apa? Kalau saiz setengah daripada ni, kita dah boleh jual, kita let go terus. Okey, tapi jual tu adalah untuk orang makan ke ataupun jual untuk orang tu sambung ternak? Biasanya untuk kolam rekreasi, kolam pancing dan orang makan. Untuk orang buat pertandingan. Siapa dapat betul, udang galah? Betul. Ini kira orang kata jackpot lah. Ni dia panggil jenggo. Ini kaki pancing mesti tahu. Inilah jenggo. Inilah jenggo. Ni kalau dapat pancing ni, kira memang je. Kalau tak dapat jenggo dia jadi bangau. Aduh. Okey, tapi bagi macam Encik Razi cakap tadi kan. Kalau yang tak ada kolam, mungkin tak ada tanah ke apa ke kan. Diorang nak start dengan yang macam ni je. Macam yang Encik Razi kata tadi kan, kalau macam diorang tak ada tanah, nak buat dekat rumah macam kolam simen, kolam canvas kan. Mula-mula tu sebelum nak cuba tu pergi kursus dulu. Dapatkan ilmu dulu untuk ternak udang galah ni sebab kita tak nak lah macam kita tu terjun je bela kan. Tanpa ilmu. Tanpa ilmu nanti tu kalau rugi ke apa mati ke kan nanti sendiri yang rugilah. So lebih baik kita dapatkan ilmu dulu. Okey, tapi saya ada satu soalan. Sebab tadi Encik Ibrahim cakap ini diternak dekat kolam Encik Ibrahim lah. Kolam tanam. Bersama dengan yang ada dekat dalam sungai, betul? Betul. Tapi daripada segi bagi makan kan, apa makanan yang diberi pada udang ni dan bila kita makan, adakah dia rasa sama dengan udang macam yang ada di udang sungai? yang diternak di kolam saya ni, kita bagi 100% makan pellet udang. So rasa dia adalah lebih sedap. InsyaAllah lebih sedap daripada udang di sungai. Sebabnya kat sungai kita tak tahu dia makan apa kan. Tapi kalau dekat kolam ni, kita tahu kita bagi makan apa dan konsisten. Sebab tu kita boleh dapat udang saiz macam ni dalam masa yang singkat. Okey, saya lupa nak tanya pasal harga. Kan tadi kita dah cerita jual kan? Harganya mungkin Encik Razi boleh cerita kan? Saya nak tahu yang ni. Kalau besar macam ni, berapa harganya? Kata jackpot ni tadi. Okey, dia ada grade. Okey. A, B, C. Kira ini kita kategorikan sebagai kategori B baru. Oh, B. Dia baru B. Dia ada A besar lagi, lah. boleh besar lagi. Okay, dia ada yang lagi premium. So, range harga C sampai A lebih kurang daripada RM65 ke RM120. 100 gram. 1 kilo. 1 kilo. So macam gini, 1 kilo lebih kurang dalam 8 ke 10 ekor. Oh, okey. Kira untung lah. Dan kita jual benda yang masih live, tengah hidup. Ataupun yang kita ambil daripada kolam terus jual. Maknanya dia fresh lah. Maknanya seko lebih kurang RM10 je lah. Ya, betul. Ya, betul. Kan? Dan kita pastikan benda ni datang daripada kolam, cara kita jaga. Kira lebih Puas confident. hati lah. Makan isi dia puas hati lah. Betul. Puas hati. Kalau pegang tu, rasa kental lah tu. Betul. Saya tadi kan. Kira pegang tu. Rasa kenyal dia kan. Berat tu. Dia berat. punya Dia dekat depan gemuk dia tu kan? kan. Depan dia tu Padat. boleh tahu ada isi. Dan dia tenang. Dia telah pun diajar. Kita dah ajar dia relax. Dia masuk TV. Dia Untuk memalu. beriman. Dia ada untuk beriman. Okey, jadi
mungkin pengusaha-pengusaha yang baru nak berjinak-jinak, nak mendapatkan ilmu, nak belajar cara untuk menternak udang galah ni. Mungkin ada cara-caranya macam mana? Mungkin Encik Ibrahim Okey, nak cerita. kalau macam ada belia-belia atau orang yang nak ternak udang galah ni kan, mula-mula cari dulu tempat macam nak khusus buat udang galah ni. Dapatkan juga info-info daripada Jabatan Perikanan yang terdekat Negeri. dan negeri untuk dapatkan info tentang ni udang galah ni lah. Boleh dapatkan info. Kalau social media? Okey, kalau social media pun kita ada social media Facebook Udang Galah Malaysia. Dekat situ pun kita ada sharekan tip-tip Banyak. tentang penternakan Daripada udang galah ni lah. tahun 2010. Mana memang share? Selalu share? Kita share. Ya. Sampailah sekarang tanpa putus. Alhamdulillah. Maksudnya sekarang ni memang terbukalah kepada semua siapa-siapa Betul. yang berminat dengan udang galah ni. Dia sebenarnya tak adalah yang memang spesifik minat udang galah baru boleh ternak udang galah. tak. Dia memang minat dengan aquaculture ni boleh. Ya, Betul. boleh. Boleh untuk mencuba kan. Dia okey, ni satu soalan lain lah. Mungkin dia boleh diternak dengan benda-benda lain. Boleh, kita panggil horticulture. Ada setengah peternak, dia campurkan ikan tilapia dengan udang galah. Okey. Dia boleh hidup bersama dalam satu kolam yang sama. Tak makan, tak Dia makan tak each Dia other. tak makan. Sebab tu saya cakap kita perlu tahu konsep dia hidup macam mana. Dia ni makan siapa, dia kawan dengan siapa. Itu yang penting. Sebab kalau kita buat satu je tak untuk banyak. Betul, Kita boleh dia buat boleh banyak. keluar dua. Dia 4 bulan, 5 bulan, ikan keluar, udang boleh keluar. Sebab macam udang galah ni dia duduk dekat bawah je. Ikan dia jadi berenang. ikan dekat atas. Jadi kita dah manfaatkan Untung kolam tu lah. Ada sikit ilmu dah. Ada sikit ilmu dah. Jadi bukan ilmu dah dapat inspirasi dah. Duit Ilmu boleh dah ada. invest, Kolam. duit boleh Kolam invest. tak ada. Kolam je tak ada. Okey, jangan lupa untuk pergi ke Facebook Udang Galah Malaysia untuk belajar lebih panjang lagi. Macam mana cara untuk kita menternak udang galah ni dan juga benda-benda lain lah kan. Selain udang galah apa lagi yang diternak? Kita ada ikan air tawar, tilapia, ikan siakap, benih udang galah, apa lagi? Macam-macam lagi. Macam-macam. Macam-macam. As long as ternakan air. Ternakan air boleh tanyalah dekat Encik Ibrahim dan juga Encik Razi. Yang saya sendiri pun excited bila tengok bila lagi dah pegang udang galah tadi. Ingat dia ganas tau. Tak. Dia sebenarnya relax. Betul. Tak ada Jangan takut. sangka air yang tenang tak ada udang galah. Okeylah, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Razi dan juga Encik Ibrahim. Kejap lagi kita dah alang-alang sebab pasal ikan, kita ada nak sembang pasal ikan siakap. Yang viral tu ke? Ya, Yang itu dah. yang sibu tu kan? Ya. Kembali selepas ini dalam Borak Kopi Tiam. Ngam. Nampak? Depan mata kita sekarang ni ada ikan siakap. Siakap ada siakap merah, ada siakap putih. Baru belajar tadi kan? Tapi mungkin ramai nak tahu kan? Ha. Macam mana cara untuk kita mulakan menternak ikan air tawar. Sebab air tawar ni antara yang paling senang lah untuk kita buat sekarang ni, mungkin nak mulakan penternakan aquaculture. Jadi kita bersama dengan Encik Syarizan Rosdi yang merupakan seorang pengusaha aquaculture yang kira bukan siakap je, tapi hari ni kita cerita pasal siakap. Hari ni cakap. Hari ni cerita pasal siakap. Zeti ada soalan yang pertama. Oh, soalan yang tadi tu Ah, Sebelum tu nak tahu dulu, kenapa betul ke ikan siakap ni sebab hari tu viral? Mahal ke? Siakap ni ikut tempat lah. Kalau di Langkawi tu tempat pelancong, kemungkinan pengusaha dia ada sebab sendirilah untuk dia jaga elok kan. jual dengan harga begitu. Betul, Kita dah sebab- jaga lama. Tu kita tengoklah keadaan. Tapi Ya. biasa di market tu siakap yang mampu milik lah. Sebenarnya bukan itu maksud saya tadi. Bukan. Bukan soalan tu. Silap lah. Soalan yang saya nak Zeti tanya, soalan kenapa siakap merah ni bukan warna Betul. merah? Sebenarnya tadi off air saya tanya tu, siakap merah, kenapa dia tak warna merah? Okey, siakap merah kalau kita Google ke apa, tengok gambar dia warna merah kan? Itu adalah tanda-tanda dia stres lah, kena pancing kan. Biasa dia dalam kolam ke, dalam tangki ke, dia warna macam ni lah. Oh, maksudnya kalau bila kita dah pancing dia, Ya. kita bawa naik ke darat, dia akan jadi warna merah? Dia akan jadi macam tu lah. Kalau dia stres. Itu elemen stres lah. Macam kita juga kalau kita akan jadi muka merah. Bila marah. Merah tu marah lah tu. Dia marah dah marah dapat lah. pancing dia. Kalau tak, Tapi- warna dia macam ni lah. Dia hitam kan. Kehijauan sikit. Tapi ini siakap merah ni, ini kira dah besar sikit. Ini benih.
ya ke? Ini benih dia. Sekejap. Asal Maksudnya daripada daripada... Langkawi. Mula dari siakap ni, yang Langkawi tu mula daripada inilah dia. Saiz macam ni lah. Oh. Sebelum mahal, Sebelum dia jadi mahal. kecil ni dia. Inilah benih dia. Tapi besar juga nak kalau benih dia agak besar nak dibandingkan dengan Ini dah berapa lama? Ini benih yang marketable size lah untuk Oh, daripada maksudnya farm dah boleh saya. di-commercialkan Daripada yang farm ni lah. saya macam ni lah. Ini yang biasa size komersial lah. Untuk farm-farm besar kita dah start boleh jual. Ada ini kita lebih kurang 3 inci. Saiz-saiz lagi ada 4 inci, 5 inci, 6 inci lah. Jadi, di depan mata kita ada siakap putih, siakap merah. Mungkin Encik Shahrizan nak ceritakan siakap mana yang boleh diternak? Yang macam kita boleh besarkan dia, komersialkan dia. Yang paling senang ni siakap putih lah. Siakap putih. Tapi dua-dua ni dia boleh, yang bagusnya dua-dua ni dia boleh hidup dalam air tawar. Dalam kolam air tawar. Maksudnya siapa-siapa yang ada sumber air tawar, contoh paling senang air pipe lah kan. Dia boleh ternak kat rumah. Dalam air pipe? Tapi Ya, adakah kita ada kena aquarium jaga? dia boleh. Aquarium ni memang air tawar 100% kita boleh tengok kat sini meter ni. Tu je. Ni meter apa? Ini meter kita untuk sukat hidrometer lah untuk sukat kemasinan air. Paling mudah, paling murah. Jadi siapa-siapa yang berminat nak ternak kat rumah, ini medium yang perlu ada lah. Semua ni barang-barang ni semua boleh dibeli dengan senang didapati dan harga dia agak murah lah. Siapa yang nak start boleh buat dah. Dah boleh buat dah. Letak Boleh. dekat rumah, beli Beli benih. benih ni? Boleh benih. Ikan siakap, Paling mudah yang siakap putih lah. siakap putih. Siakap merah ni kita ada tapi kadang-kadang kita tak cukup nak supply. Sebab demand adalah tinggi juga. Antara ikan siakap merah dengan siakap putih, yang lagi mahal tinggi harganya? Siakap merah. Siakap merah. Siakap merah. Itu Wah, nilai sebab? komersial dia lah. Belum cukup mahal lagi yang kita tengok tu. Ya. Oh, ada lagi yang lagi mahal. Mungkin kalau yang besar tu di Langkawi mungkin harga dia lagi tinggi lah. Okey, alright. Okey. Tapi apa yang dimakan oleh ikan siakap ni? Okey, untuk di peringkat farming untuk pengeluaran benih ni kita akan bagi pellet lah macam sama tadi macam udang galah juga. Okey, pellet lah. Untuk commercial feed lah kita panggil. Okey. Kalau selain tu ada juga yang bagi ikan-ikan hidup cuma nanti ikan nampak besar lah. Oh, ya. Bagus bagi pellet saja. So nak bagi dia besar macam mana baru Encik Shahrizan boleh jual? Tu macam yang kita saksikan ni. Ni besar itu, apa? tu benih baru 20 hari lebih. 20 hari ya. Yang ini? Ini dah saiz pasaran 4 inci. Yang ini kita dah boleh jual? Ya, boleh jual. 4 inci dah boleh Ni jual? Aziz kecil. Ini lebih kurang 20 hari lah. Lebih kurang 20 hari. Itu saiz pasaran dia. Yang ini saiz untuk penternak sangka laut yang besar-besar. Encik Shahrizan sendiri dah ada berapa banyak kolam? Di situ ada 7 kolam besar. 7 kolam besar. Beribu-ribu lah ikan dalam kolam. Cik Syahri sampai tak nak tanya macam mana boleh terdetik hati nak mengusahakan kolam ikan siakap ni? Sebenarnya dia datang daripada minat juga. Minat dan keinginan mencuba. Mencuba sesuatu. Macam di farm saya ni pelbagai spesies kita dah ternak. Spesies ikan Bukan siakap saja. Oh, bukan siakap saja. Udang putih, udang galah pun kita dah buat. Contoh yang di Kuching ada benda lain, kita akan cuba juga. Tapi yang paling konsisten sekarang ni adalah pengeluaran benih siakap. Kalau tadi kalau kita tanya dekat Cik Ibrahim dengan Cik Razi tadi, katanya udang galah boleh diternak dengan ikan talapia. Betul. Macam ikan siakap pula, apa yang kita boleh letak sekali dengan ikan talapia ni? Okey, kalau bergantung kepada keluasan lah, keluasan tempat dengan setup. Contohnya kalau di kolam tanah, benih siakap ni kita boleh ternak sekali dengan tilapia juga. Dia tak gaduh lah, tak fight. Talapia ni baik semua orang boleh duduk dengan dia. Ada teknik dia. Tilapia memang baik. Tapi ada teknik dia lah. Contohnya kita masukkan benih tilapia dulu, kemudian baru masukkan benih siakap. Sebab siakap ni ikan pemangsa. Dia pemangsa. Dia pemangsa. Dia carnivore. Siakap, tilapia tak. Tilapia herbivore. Betul, pandai. Ingat lagi sains, dah jam 4. Aziz, omnivore. Jadi Orang makan sayur ni. Guru saya makan. Dia tak ada masalah lah nak hidup dengan ikan-ikan lain lah sebenarnya. Jadi Itu bergantung pada maksudnya teknik. bila masukkan siakap dengan tilapia tu, dia akan makan lah. Tapi kalau tilapia tu dah besar, dia tak makan apa? Dia tak akan makan. Contoh kalau kita letak siakap dulu, lepas tu baru tilapia, kemungkinan tilapia akan jadi makanan dia. Faham? Faham, betul. Okey. Mungkin ramai yang dah start minat nak buat agriculture ni. Aquaculture. Agriculture tadi tu tanaman-tanaman. Aquaculture. Anda boleh belajar lagi. Sebenarnya tadi kita dah ada cikgu-cikgu untuk udang galah ni, cikgu siakap pula ni. Mungkin Encik Shahrizan nak ceritakan juga lagi lah. Selain daripada akuarium, oksigen ni, dengan air tawar ni, apa lagi yang diperlukan? Mungkin
ilmu apa yang paling penting sekali? Dia sebenarnya ilmu penjagaan air. Ilmu penjagaan air ni penting sebab ikan kita ni nak duduk dalam air yang kondusif lah, sesuai dengan dia. Jadi ada benda lah, elemen kita kena pantau pH amonia, NO2, NO3, lagi-lagi yang buat dalam sistem canvas ke kolam kecil-kecil ke, itu penjagaan air dia agak rumit sikit, tapi masih boleh dipelajari lah, boleh dicuba. Boleh cuba lagi lah. Maksudnya benda kita boleh belajar, boleh tuntut ilmu kan. Dan ada yang nak belajar dekat Facebook. Betul. Ni di Facebook kita Borak Kopitiam, Encik Syarizan ada yang tanya macam mana kita nak bezakan siakap air tawar dan siakap air masin. Okey. Dari segi fizikal dia sama saja. Okey. Rasa kalau bergantung pada penjagaan air lah, sama saja sebenarnya. Dan kalau macam yang kebanyakan customer saya yang beli yang ternak di rumah ni kan, diorang rasa dia lagi sedap daripada yang dekat pasar tu. Yang ikan masin lah. Maksudnya yang kat pasar tu yang ikan masin lah. Sebab dia dah lama kan. Jadi yang tapi kalau kita bezakan sebelah-sebelah, adakah kita boleh tahu? Ni masin, ni tawar. Ni masin, ni tawar. tak boleh tahu. Tak boleh tahu. Melainkan kita calit rasa. Tapi bergantung, kadang-kadang tengok jugalah cara ternakan. Kadang-kadang tak cukup protein, jadi tekstur daging dia kurang kental lah. Faham? Maksudnya kalau kita ke pasar tu, kita tanyalah, ni siakap air tawar ke siakap air masin? Biasanya macam tu lah. kita takkan tanya lah. Tak tanya kan? Tak pernah beli siakap. Tak pernah beli siakap kan? Kalau siakap mesti orang ingat siakap air masin lah biasanya. Kebiasaan yang di pasaran. Ya, kebiasaan kat pasaran ikan air masin. Air masin. Okey. Tapi bagi saya secara personally tak ada beza. Tak ada beza dari segi rasa. Alright. Jadi mungkin Encik Syarizan nak share juga social media Encik Syarizan, bagaimana mungkin ada orang yang nak belajar menternak ikan siakap. Zeti dia nak belajar kenal. Saya banyak lagi nak tanya ni. Nanti saya DM. Kalau mana ada berminat ke, boleh refer di Facebook Bernard Aquamarine. Betul yang kita saksikan sekarang ini. Bernard Aquamarine. Dekat situ pun ada posting yang ada customer yang ternak secara kecil-kecilan lah. Ya, dengan medium kecil. Untuk anda yang nak mencuba inilah masanya untuk cuba benda yang mungkin dapat membantu di masa depan. Tak salah mencuba. Tak salah mencuba. Sebab ini adalah peluang. Mungkin ada yang nak berniaga sendiri, inilah masanya. Modal pun tak ada besar kan. Kita pun ada juga customer yang mula-mula dengan beli 100 ekor je. Ternak kolam kecil je. Sekarang dah buka ladang. Buka ladang, siap. Jadi tak mustahil boleh berjaya dengan aquaculture. Dia yang penting keinginan kita dan minat. Keinginan, minat dan juga wang ringgit ya. Itu kena ada. Niat kena baik. Niat pun kena baik juga. Betul. Jadi Aziz dengan ni boleh cubalah. InsyaAllah. Sebab tadi udang galah pun kita dah berminat, siakap pun kita dah start. Saya rasa Aziz mungkin boleh usahakan saya yang tukar makan daripada kolam dia. Ya. Sebab saya pun nak kena cari kolam-kolam mana nak buat kan. Kita kena cari. Tak apa Aziz, kita boleh uruskan? Boleh. Cantik. Saya dah ada kolam. Okey, jadi kita sebenarnya nak ucap terima kasih kepada Encik Syarizan di atas pengenalan ikan siakap hari ini. Untuk aquaculture. Memang sangat-sangat banyak benda yang kita belajar dengan udang galah tadi. Dengan ikan siakap sendiri. Baru Zeti tahu rupanya. Pergi pasar tak payah tanya ya. Siakap sungai. Laut ke sungai. Betul. Nanti tokek pelik lah. Nak pergi tanya kenapa? Tak, cakaplah sebab hari tu saya belajar dengan Encik Syarizan kata yang bela sendiri lagi sedap. Nampak tak? Okeylah, kita redakan keadaan sekarang ni dengan lagu. Nampak? Ni kita ada lagu Cinta Kita Sejati Aku. Nyanyian Pasha dan juga Putri. Jom kita saksikan. Mengapa hatiku berbalas? Janganlah begitu. Aku ingin mencoba, tetap aku ingin mencoba. Semua akan mula berubah. Engkau tetap ada, kini aku sadar. Engkaulah cinta sejati aku.
Engkaulah cinta sejati aku, kau mata hatiku, hanya satu yang sempurna, cinta sejati aku. Engkau telah ada di sana. Engkaulah cinta sejati aku, kau mata hatiku, hanya satu yang sempurna, cinta sejati aku. Mengapa aku tetap salah? Oh, lama. Lain macam ah. Ya, jadi susah betul nak bezakan. Pasha yang mana, Putri yang mana? Sebab rambut dua-dua cantik. Takkan. Bukanlah rambut, daripada rambut. Dua-dua cantik. Tapi kalau depan-depan ni kalau tak tahu beza juga mana Pasha mana Putri tak tahu Okey. Tapi biasalah bila ada dua orang mesti ada yang ketiga. Taklah, ni tiga. Dia ada pasangan dia juga. Pasangan dia tak dapat datang ini Betul. kan. Okey, jadi kita ada Pasha, Putri dan juga Maria. Ya. Pasangan dia Acik di talian sekarang ni. Assalamualaikum Acik. Salam. Dengar dia jawab. Dengar salam. Mana je. rupa je. Mana? Di mana Acik? Maria dah rindu dah ni. Acik. Oh, nampak excited kan? Happy-nya dia. Emosi ya. Okey, jadi kita cerita pasal lagu baru dulu lah. Tadi Okey. Cinta Sejati Aku, lagu Pasha dengan Putri. Okey. Lagu tu perform masa finale Ya, betul. LCK hari tu kan? Hari tu. Jadi macam mana korang rasa? Lagu tu memang jiwa Pasha sendiri ke? Sebenarnya sejujurnya lagu tu memang jiwa saya sebab dia ada elemen-elemen band tu. Elemen-elemen betul. band tu dan kebetulan juga Putri juga dia seorang penyanyi dalam kumpulan kumpulan tu band lah kan. Kugiran ke? Kugiran yes. Dia daripada kumpulan Venus jadi dia adalah flavor dia kat dalam tu. Dah kena lah. Kena. Putri rasa? Putri rasa macam mana pula? Betul lah apa yang Pasha cakap tu sebab first time dapat betul kan. Saya tahu sebab First time lagu dapat cerita lagu kita. tu pun macam memang vibe kita Siapa orang. yang buat lagu tu? Lagu ni dicerita oleh saudara Awi Rafael dan diterbitkan oleh Nusantara Record lah. Okey. Jadi memang kena dah dapat dah lagu ni. Macam Acik dengan Maria pula. Okey. Dan lagu baru tajuknya Okey, lagu baru kami Pertahan Cinta. apa tu? Pertahan Cinta. Bertahan cinta. Pertahan Cinta. Bertahan cinta. Ya. Acik. Yo. Memang bila Acik dengar lagu Pertahankan Cinta tu memang betul nak pertahankan cinta dengan Maria? Panas Betul. Lambat ya jawapan tu. Okey, Pertahan Cinta ciptaan siapa Acik? Ciptaan Acak Salim, Arif dan juga Faizal Tahir. Wow. Okey, kalau tadi konsep diorang band kan Ziti? Betul. Kalau macam Maria dan Acik, macam mana pula penerimaan untuk lagu tu? Masa dapat lagu tu, rasa macam okay, this is our song. Yes, bagi Maria dan Maria pun suka lagu ni sebab lagu tu dia macam penuh dengan emosi. Oh, so Maria ni emosi lah kalau gaduh Ya. tiba. Dia terbawa-bawa dalam lagu. Dia antara yang macam paling panas lah antara lelaki dengan perempuan. Perempuan lagi emosi daripada lelaki. Betul tak? Betul Syah? Betul kan? Puci tak kan? Tak, kita macam strong women. Okey lah. Sebab sekarang ni orang dah kenal korang sebagai duet. Acik, Maria, Putri, Pasha. So adakah korang akan teruskan duet ataupun korang nak banyakkan cabang lagi? Sebab Pasha boleh band, Putri pun boleh band, boleh solo, boleh duet. Okey, untuk saya Pasha ada Pasha punya plan sendiri dan juga Putri pun ada plan sendiri. Bawa haluan masing-masing lah. Tapi tim PP ni sebab kita ada a few project lah kita akan jalan. Dah ada nama Tim Aziz. PP. PP dah. Tim PP. Tapi yang penting dah dapat beza kan sebab
tengok video klip tadi tu memang Dah tak boleh nak beza mana Pasha mana Puteri? Nampak rambut saya macam tu. So lepas pada tu saya potong rambut. So lepas ni kalau tak tahu beza tak tahulah. Kita tengok sama saja. Lagi sama. Pendek sikit je pun. Pendek sikit lah tapi yang kepuk-kepuk tu dah hilang. Kepuk-kepuk tu dah hilang. Okey lah. Kan. Okey, so Puteri pula band macam mana? Terpaksa lupakan ke? Oh, tidak. Sebab sekarang memang tengah nak buat lagu baru dan sekalilah dengan Pasha pun. Baru nak tanya habis hari macam mana? Sekali-sekali. Majlis bila majlis? Sekejap lagi kita tanya. Duduk dalam cerita kan. Majlis tu diorang perform sendiri band. Itulah dalam perancangan tim BP tadi tu. InsyaAllah. Tak, jangan. Kita doakan je lah. Benda baik kita doa. Benda baik kita doakan kan. Amin. Tapi Maria daripada tadi dia happy bila ada Acik. Macam mana Maria dengan Acik? Diorang ada pasangan saya jauh. Okeylah kalau setiap tahun nak balik kampung Kuantan. Ya, satu kampung. Kuantan, dia dari Kuantan Betul. Dua-dua dari Kuantan. Dua-dua satu Acik. kampung. Tak ada masalah. Tak ada masalah. So, lepas ni macam mana perancangan Maria? Oh, kerja dia cerita pasal perancangan kahwin ni. ke? Maria dan juga Acik punya kerja untuk tahun 2022. Okey, macam Acik sendiri untuk single-single seterusnya memang dah ada plan dan kalau dengan tim alternate pun setakat ni memang ada planning dan Acik akan terus bergiat dalam seni suara ni lah. Ya. So, dia tak dengar tadi soalan tu. Saya cakap perancangan dengan Maria sekali. Macam mana? Acik. Perancangan dengan Maria. Okey, perancangan dengan Maria macam kita orang bersama dalam lagu Pertahankan Cinta. Okey. Dan untuk mana-mana show untuk lagu single kita orang ni Pertahankan Cinta boleh je invite kita orang. Macam tu. Jawapan selamat ke? Jawapan dia selamat. Kita tekan Maria lah. Kita tekan Maria kat sini lah. Maria paling tertekan sekarang ni. So Maria sendiri perancangan dengan Acik. Kan? Macam mana? Untuk lagu kita tahu Acik dah cerita dah. Untuk perhubungan. Lah, tu benar. Ni macam soalan lain ni. Untuk hubungan. So adakah korang memang kawan je ke ataupun macam ada ke fasa masih ke apa? mengenali. Yes. Macam tu know each other. So ada lagu cerita kita punya kontestan yang dah berkahwin Betul. Daripada yang pertama sampai kedua ni. Lepas tu yang masuk yang ketiga sekarang ada peluang. Mana tahu kan. Tengoklah Pasha dah nampak dah tu. Dah nampak. Ingat hujan dia Dalam hujan. Kita tanya soalan kita ada hint-hint lah. Kita tak tanya direct lah. Okey. Perancangan 3 tahun next. Perancangan 3 tahun. Dalam masa 3 tahun. Okey. Sekarang 2022 sampai ke 2025. Mungkin Pasha nak cerita sikit. Apa Pasha nampak diri Pasha 3 tahun depan? Berat soalan tu. Bapa ke? Nampak tak Aziz? Mungkin 3 tahun ke hadapan untuk saya sendiri personally saya mungkin 3 tahun lagi saya jadi producer insya-Allah. Amin. Producer muzik lah. Nak produce muzik lah. Kan? Pasha cari protege sendiri. Betul. Kan? Mana tahu kan? Saya minat ke arah itulah producing. Sebab Pasha pun cerita lagu sendiri. Kan? Why not? Macam Puteri pula. Macam mana? Macam saya sekarang tengah fokus menyanyi dan berlakon dan belajar. InsyaAllah lagi 3 tahun habis belajar. Belajar kos apa? Undang-undang. I see. Alright, jadi kita lupakan undang-undang tadi. Tahu dah. Tadi kita gurau je tau disclaimer. Okey, Acik. Yo, 3 tahun akan datang. Di mana Acik tengok diri Acik sendiri? okey, kalau macam Acik memang ke arah nyanyian lah. Dan Acik lebih kepada vibe yang 90-an moden. Jadi Acik akan teruskan. Macam Acik pun Acik ada buat lagu. Dan untuk sekarang ni kita fokus untuk branding kita sendiri, nama kita sendiri. Dan insyaAllah kalau diberi peluang Acik pun nak jadi composer lah. Why not? Cipta lagu. Okey. InsyaAllah. Sekarang Maria? kita nak tahu Maria punya pula.
Lagi 3 tahun. Maria mungkin go with the flow. Follow. Oh, maksudnya je. kalau ada orang ajak kahwin Follow boleh apa lah. Acik cerita. Follow je. Siapa? Tak kisahlah sama tapi okey lah. Mana tahu kan, mana tahu coming soon ke diberi peluang untuk cuba untuk berlakon ke, tak tahu kan. Betul. Boleh, kita dalam industri ni macam-macam cabang ada, betul tak? Boleh Kita berbicara juga kan. boleh try. Pasha perempuan lama try jadi pengacara. Orang confuse. Dia pengacara lelaki ke pengacara perempuan? Ya. Okay, so lagu cerita kita dah pun habis hari tu. Semua kita tahu ni orang dah tahu keputusan, dah tahu dah sekarang ni impactnya kepada diri sendirilah. Pasha sendiri dah pernah masuk reality TV sebelum ni. So macam mana impact LCK pula untuk Pasha? Impact dia yang paling terbesar lah. Saya pergi mana-mana orang tanya, Putri mana Putri? Yeah. Itu impact dia. Putri pun sama? Pasha mana Pasha? Rasanya semua peserta Buat live ke apa. Putri mana Putri? Okey, bukan kita nak kata macam orang percaya yang korang bercinta dalam LCK. So maknanya menjadilah. Maksudnya benda tu memang orang percayalah yang korang memang bercinta dekat dalam LCK. Kita tak berani nak cakap lah, tapi apa yang kita ada dekat dalam LCK tu benda tu semua real. Betul lah bercinta. Dan dia apa yang orang tengok Rasa tu. macam tengah buat program Apa yang orang tengok. Aku tengok ni. Yang paling selamat siapa? Yang paling selamat sekarang siapa? Yang paling selamat sekarang Acik lah kat sana tu. Betul. Okey. Sebenarnya kita nak cakap good luck lah kepada Maria, Putri, Pasha dan juga Acik untuk next step dekat dalam industri kan. Ini mungkin korang punya chance. Apa stepping stone. Betul. Untuk dalam industri terutamanya kepada Putri, Acik dan juga Maria lah. Macam Pasha dia macam semua orang tahu dah dia Pasha. Kan. Pasha. Ni bukan yang warna ungu tu Dah, Ni Pasha warna lain. Bukan. Okey, panas sangatlah kat dalam ni, kita rehat sebentar, Acik. Yap, okey. Lepas ni kita ada lagi benda panas yang kita nak masak, lobster. Kembali selepas ini Borak Kebun Tiang. Pasha, kau reti masak lobster? Oh, Aziz. Oh, dah sampai dah bau dia. Awak tarik yang dah masak punya bau. Saya dapat yang belum masak. Wow. Okey. Tadi kita dah cerita pasal lobster. Hari ini kita bersama dengan Norwani Dayu Abdul Wahid dan juga Muhammad Fazli bin Abdul Rahim yang merupakan pasangan suami isteri. Betul. Ya. Hari ini saya macam Wani cakap tadi lah. Saya bukannya Panggil Ayu je. Oh, panggil Ayu je. Macam Dia tak Ayu. Ayu cakap tadi siapa-siapa yang mungkin ada gout, Betul. yang teringin nak makan makanan-makanan seperti ni, Betul. boleh makan lobster. Boleh, tak sebab ada ni masalah. air tawar punya. Betul. So Haziq boleh makan? Saya boleh makan? Ya, betul. Dia dah senyum dah. Okey. So, hari ni apa yang dibawa oleh Ayu dan juga Fazli? Fazli. Okey, hari ni Ayu dengan Fazli ataupun senang kita gabungkan Ayubi. Ayubi. Tu tengok tu. Ayubi Lobster Farm. So, panggil B lah ni. Ayu panggil B. Okey. Lepas tu? Okey, Ayubi bawa lobster air tawar. Okey. Ataupun senang dalam bahasa kita lah udang kara air tawar. Udang kara air tawar. Okey, udang kara air tawar ni adalah spesies bercengkerang keras. Okey, bercengkerang keras ni dia punya kehidupan dalam perairan air tawar. Okey. So siapa-siapa yang ada alergi tak boleh makan seafood ke, ini memang boleh makan. Okey, lobster air tawar ni lobster ni dia hidup dekat perairan air tawar, contoh dalam sungai, dalam tasik ataupun kolam tanah. Okey, yang hari ni kita nak kenalkan masakan lobster butter Hari ni ni. kita nak masak Betul. Hari ni kita nak masak lobster ni. Kita masak Tapi sebelum kita masak, mungkin B boleh cerita B. Dia macam bagi B. Very sweet. Okey, B boleh cerita. B boleh cerita. Ternak sendiri ke lobster ni? Udang ni, lobster ni memang kita boleh sendiri. Dari pembenihan sampai ke pembesaran kita buat sendiri. So bila kita fikir balik, kita keluarkan end product lah lagi best. Betul, sendiri Bila ready to eat kan. Sendiri masak kan. Sebenarnya pada usia berapa lobster ni boleh kita start masak? Macam selalu kita tengok ada yang besar kan. Ini berapa bulan Okey, ke? dia untuk saiz masak ni biasa kita ambil 4 inci setengah ke atas.
dalam masa 4 bulan ke 5 bulan dah boleh masak. Start boleh masak lah. Okey, jadi disebabkan yang depan kita nampak 5 bulan. dah boleh start masak. Hari ni apa yang Ayu nak masak? Okey, hari ni Ayu nak masak menu yang simple lah. Semua orang boleh masak. Okey. Kanak-kanak pun boleh masak sebab benda ni simple. Okey, Ayu masak nama dia lobster buttermilk. Okey. Kalau buttermilk. Okey, kalau nak Ayubi letak nama special sikit lah. Apa tu? Lobster buttermilk syahdududu. Syahdududu namanya. Sebab bila makan kita rasa syahdu. Okey, cara-caranya Ayu. Okey, cara-cara nak masak first kita akan goreng dulu. Okey, sementara yang B akan goreng, Ayu akan masak dia punya kuah lah. Haziq tolong B goreng Okey, Zeti tolong masak ni. Okey, nak Zeti masak Zeti. Dengar tu. Okey, bahan-bahan dia simple je. Kita pakai butter. Butter ni okey. Cili api, bawang putih, cili merah, daun kari dengan ini tepung saja jagung. dengan air. Itu saja. Itu saja dengan first susu sekejap lah. Baru pagi tadi siap, sebelum semua siap. Baru pagi tadi siap. Okey, first kita akan panaskan kita punya butter. Oh, sana masak gravy tau. Ya, betul. Butter ni lebih kurang dalam 1 sendok lah. Okay. Ni biar goreng Biar goreng kejap. Lobster ni kita biar goreng. Adakah lobster dia sama macam udang, bila kita nak masak tu dia tak perlukan masa yang lama? Tak lama. Dia Tak sekejap lama je. Dia cuma dia sebab dia cengkerang keras kan. Tapi dia punya mungkin dalam lebih tak sampai seminit pun kalau lebih dia. Faham. Okey. Selain daripada buttermilk ni kan, mungkin ada cara lain lagi yang best untuk kita masak lobster ni. Yang ni apa? Antaranya yang inilah yang kita punya kira signature dish Ayubi lah. Ini lobster rempah leleh. Oh, yang ramai orang repeat order rempah leleh. So ni adalah secret ingredient lah. Betul. Sebab dia tak ada sebut, dia cuma rempah je. Kan? Rempah leleh. Rempah leleh. Buttermilk syahdududu. Ni kalau ada nasi panas ni. Betul. Ramai yang kata, oh ini kalau dapat nasi lembik panas-panas. Saya dah boleh bayangkan tu. Dia dah start meletup-letup sebab tu kena tutup time goreng dia. Dia meletup. Jadi terbalik kan? Okey, butter dah mula half cair, separuh cair kita masukkan. Dia memang pokok bunyi meletup dia. Dia berair. Bawang putih. Sebab dia berair kan. Dia memang lebih siang tadi. Ini untuk masakan 2 orang. Kita dah siang kita masuk untuk goreng terus. Berapa lama kita nak goreng Sekejap dalam seminit setengah je. Minit setengah kita goreng. Maknanya nak masak ni sekejap je lah Ayu. Sekejap sahaja, ya. Cakap macam mana masak. Okey. Okey, lepas tumis bawang putih, masukkan cili api. Okey. Ni untuk 2 orang punya makan hidangan 2 orang untuk 2 makan orang. 5 ketul 5 ekor lah. Okey, bagi dia menggelegat sikit. Masukkan daun kari. Okay. Daun kari adalah antara ramuan penting. Betul. Kalau masak buttermilk. Masakan bagi dia rasa. Dia bau dia tu yang naik. Naikkan kita punya selera juga. Ni pakai face mask ni pun dah rasa bau dah ni. Dah boleh bau kan Sam? Boleh bau dah. Aroma dia. Masukkan cili bau kelaparan. Cili merah. So tadi masukkan butter, bawang putih, cili padi. Zeti belajar tau balik nak masak. Ya, memang saya buat nanti saya tag Ayubi. Ni resipi Ayubi. Boleh. Ayubi pun dah berpeluh Dania. Tak apa. Memang kalau kita masak lagi-lagi bila menggoreng. Ayubi takut tu, lari jauh. Tapi jadi kita nak tanya jugalah Ayu. Ayu, kalau ni apa bezanya? Okey, beza dia cuma color je. Spesies dia sama je. So rasa? Rasa pun sama. Tapi kebanyakan orang beli yang color orange tu untuk perhiasan. Perhiasan? Sayang nak makan sebab cantik sangat. Faham. Okey, dari segi rasa pula Ayu, mungkin boleh cerita juga perbezaan udang kara dengan udang-udang lain. Okey, udang kara ni dia punya rasa manis sikit. Manis Lagi satu dia punya isi padat. Sebab dia punya badan dia bercengkerang keras, memang betul-betul melindungi dia punya isi. Lagi satu kita nak bagi rasa dia manis, kita bagi dia makanan yang organik lah. Okey. Macam kami bagi kacang hijau, carrot ke macam tu. Untuk yang maknanya dijaga dengan elok lah. InsyaAllah. Okey, dah siap goreng. Lobster kita nak dimasukkan ke dalam. Okey, lepas tu kita masukkan susu sejat. Masukkan susu sejat ni kita kena keep on kacau lah. Tak nak bagi dia berketul-ketul kan. Ada bau? Ada. Naik tadi bau dia. Nak pinggan? Okey, ada pinggan. Okey, ada. Ni yang kecil-kecil punya lobster dia ada besar lagi. Ada lagi besar. Yang besar punya lobster tu. Kita bagi dia mendidih kejap. Itu harga dia lain macam. Tapi ini dah siap dah.
Tinggal nak masukkan tepung jagung je. Nak bagi dia Sekejap lagi. Pekat sikit. Ayu dengan B akan ajar cara makan. Cara makan pula. Betul. Dia ada cara dia. Baru nak bagi game cara makan tunjuk macam mana. Oh, kita cuba. Okey, kita cuba. Boleh. Saya tak pernah makan. Nanti kita tengok macam mana korang makan. Macam mana cara nak dapatkan isi dia tu kan? Yalah tu. Okey, sementara tunggu dia mendidih, kita cairkan tepung jagung. Okey. So adakah tepung jagung ni kita kena campur dengan air? Ya betul. Kita Kacau cairkan dia sikit kan? Betul kan? Nak buat chain nak buat. Nampaklah function sikit kan? Adalah macam tadi. Okey. So ni cukup. Ni untuk pekatkan dia. Ya. Oh tak payah banyak lah. Sikit je. Oh saya macam dah boleh buat ni kat rumah. Cik. Memang boleh buat. Buttermilk. That's why lah dia punya hero Okey, dia adalah dah. butter dengan susu tadi. Betul. Okey, boleh masukkan. Sikit je. Terima kasih Zeti. Paling membantu Zeti. Ini pun kita kena kacau sebab tepung kan kita tak nak bagi dia berketul-ketul. Dah nampak kepekatan dia tu. Tu dia. Masuk tepung jagung instan dia terus ni pekat. Pekat. Nampak dia punya kepekatan tu? Ikat. Melekat. Bila kita boleh masukkan lobster? Okey, lepas tu dah settle. Masukkan Dah mendidih tu kan. Kita masukkan gula merah. Nak bagi manis sikit je lah, sikit je. Oh, okey ni first time. Cukup rasa. Kadang-kadang orang pakai gula putih tapi kita nak sihat sikit kita Betul, pakai gula merah. Betul. Ni Dengan garam. serbuk perasa sikit. Serbuk perasa. Garam kita tak pakai, kita pakai serbuk perasa je. Yep. Oh, lobster tak sabar nak masuk dekat dalam kuali ni. Okey, dah kita boleh tutup api. Lepas tutup api, kita boleh masukkan lobster kita. Wow. Lobster dimasukkan dalam buttermilk. Kita bagi dia berendam dulu. Enjoy. Bagi dia enjoy. Bagi dia enjoy. Sebelum kita yang enjoy makan dia. Okey, kacau-kacau-kacau. Kita mandikan dia dulu. Dan Zeti, sebenarnya kita dah ada yang dah siap. Betul? Ni cara masak dia dan kita dah ada yang dah siap. Mungkin kita boleh angkat Zeti? Buttermilk Ini adalah salah satu lainnya, resepi lain. Buttermilk Salted dalam- egg. Oh ni. Buttermilk yang ni. Dalam tu, buttermilk so, dalam yang ni. Tupperware. Itu adalah salted egg ataupun telur asin lah. Salted egg. Buttermilk yang dekat dalam tu. Okey. Buttermilk yang ni. Itu orang punya lah. Orang Okey, tak apa. punya. Tak apa, yang ni kita bagi korang rasa yang ni. Yang masak tu? Yang dah masak. Wah, panas. Apa, tu semua boleh rasa. Kita rasa yang dah. Kita rasa yang dah sejuk tu lah. Nak rasa yang sejuk ke? Dah rasa okey, boleh. boleh lah. Susah nanti Jadi nak. kita biar dekat dalam tu, kita makan kejap lagi. Kita enjoy kejap lagi. So sekarang ni, tak sabar je. So kita ada challenge ni Haziq. Kena makan ni. Okey. Okey, Haziq challenge ke sini. dia. Okey. Kita bagi, ini kita punya packaging lah. Satu bekas ni RM45. Okey. Tapi ada berapa ekor? Ada dalam 6 ke 9 ekor. Oh, banyak. Kita kena buka lah kan ni. Kalau nak makan yang tu tak boleh? Boleh. Ulang lah Haziq nak makan yang yang selalu orang makan. Yang ni yang salted egg. Okey, dia ada dua jenis masakan lagi. Yang ini Rempah lele. Rempah lele dan kita ada salted egg. Ya, betul. Lobster. So, Zeti awak duduk sana lah. Saya duduk ujung ni. Saya duduk di sini. Saya nak duduk makan sebelah lobster. Saya bagi awak ni dulu. Saya pun nak duduk juga. Boleh kan? Boleh. Okey. So, kita nak makan. Oh, hari ni saya di rancangan masak-masak makan. Awak nak ambil yang ni ke yang ni? Saya rasa yang ni. Okey. Okey, boleh lah. Boleh lah. Ya, boleh. Mana-mana awak nak ambil? Saya ambil baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, memberi tanah firman tanah wakil. Amin. Okey. Saya tak pernah makan lobster Macam mana ni? Bismillah. Saya pun tak pernah. Okey. Ada pinggan lain tak? Ada sekali lah. Boleh. Oh, boleh. Kita ada bawa standby. Bawa standby dah. Okey, so kita ambil seekor. Okey. Macam mana kita nak makan ni, Aziq? Kalau saya? Kita tengok challenge. Senang je. Boleh. Zeti rasa lah, Zeti rasa. Zeti tak sure tapi... Kopik dulu kot. Tak feel makan sebelah tangan. Saya dah pegang dulu. Okey. So, saya rasa... Zeti mana ya? Dah biasa makan sama-sama udang? kita makan ni kan mesti orang akan terliur lah tengok. Mungkin Ayubi boleh kongsikan Instagram kat mana. Cara makan dia ni? Okey, kita punya social media. Facebook page Ayubi Lobster Farm Klang. Dengan sama juga kita punya TikTok, kita punya IG. Wah, ada TikTok Aziz? Yes, of tapi course. TikTok dengan IG ni tak berapa aktif tapi kita baru nak build up Baru buat kita lah. punya. Nak bagi aktif lah. Betul. Kita ni dah berumur. Itu dia. Dah dapat. Okey, dua. Ya, betul. Kita makan. Okey, Haziq. Okay guys, ini kita dah ni. Saya rasa yang salted egg.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Amin. Komen sikit. Tak terkata. Ya Allah. Sedap tu. Tak terkata. Terima kasih semua kerana saksikan kita hari ini di Borak Kopitiam. Memang sedap. Boleh tadi kontak Instagram Ayubi kalau nak dapatkan. Jangan lupa tengok Borak Kopitiam minggu depan. Kita nak sambung makan lobster ni. Kita tinggalkan anda dengan persembahan Maria dan juga Acik dengan lagu Pertahan Cinta. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Sedap Thank you ya. Ayubi. Kita dah makan lobster. Sumpah sedap. Bahagia. Ku tak mengharap sempurna, yang ku mahu setia bersama.